contemporary yang kita ikuti sekarang terus membolehkan rakyat memilih menerusi pilihan raya siapakah calon atau pemimpin yang dirasakan layak dan berkemampuan menjadi teraju negara. Ada ketika rakyat tersalah pilih, dan ini boleh diperbetul menerusi pilihan raya umum yang berikut. Yang lebih penting ialah apakah yang perlu dilakukan oleh seseorang pemimpin yang telah terpilih untuk melaksanakan peranan serta tanggung jawab terhadap rakyat supaya dia mencapai kedudukan sebagai kepimpinan nasional. Ianya tercapai apabila seseorang pemimpin itu berkemampuan merasai degup jantung dan nadi rakyat, memahami keresahan, impian serta harapan mereka. Dalam lain perkataan, untuk seseorang itu mencapai tahap kepimpinan nasional, dia perlu berdamping dan memahami pemikiran rakyat dan akhirnya mempunyai empati terhadap rakyat yang mau dia perjuangkan nasib dan masa depan mereka. Jikalau sebelum terpilih dia menjadi articulator ataupun menjadi penyambung lidah rakyat kepada institusi-institusi negara serta badan-badan pentadbiran agar nasib rakyat terbela. Setelah terpilih, menjadi tanggungjawabnya untuk memastikan apa yang diperjuang untuk rakyat semasa di luar kerajaan terus diperjuangkan. Keputusan serta dasar-dasar yang diperkenalkan mesti merangkumi majoriti rakyat tanpa meminggirkan mana-mana kumpulan selain tidak mementingkan satu kelompok sahaja. Jika ini berlaku, pemimpin itu akan hilang aspirasi sebagai pemimpin nasional dan menjadi pendukung elitis. Kerana itu, kepimpinan nasional memerlukan keberanian membuat keputusan dan tindakan walau bagaimana pahit sekalipun jika ianya dilakukan untuk kepentingan majoriti rakyat dan negara. Sebelum ini saya sering ditanya bagaimana saya membuat keputusan-keputusan yang kurang popular semasa saya menjadi Perdana Menteri Malaysia. Saya terangkan sebagai seorang yang terlatih menjadi doktor perubatan, saya melihat sesuatu isu ataupun masalah daripada sudut perubatan. Pertamanya, kita perlu diagnose ataupun mengkaji apakah penyakit yang menjangkiti ataupun dihidap oleh rakyat dan negara. Setelah kita faham apakah penyakitnya, kita perlu mencari remedi ataupun ubatnya supaya penyakit itu dapat kita ubati. Ada kalanya penyakit itu sudah terlalu lama dan menular sehingga menjadi gangren dan perlu dipotong ataupun diamputate
untuk menyelamat bahagian-bahagian badan yang lain. Keputusan itu melakukan amputation ini perlu dibuat walaupun ianya amat sukar, pedih dan menyedihkan. Begitulah juga kedudukan seseorang pemimpin yang memegang tampuk kepimpinan nasional. Namun kita tahu terdapat ramai pemimpin yang tidak mempunyai keberanian, yang hanya akan mencari jalan mudah yang populis, dan hasilnya rakyat akan terlena buat seketika tanpa sedar negara sedang rosak dan akhirnya akan binasa. Ketika itu rakyatlah yang akan membayar harga yang amat mahal. Selama ini kan kayak jalan cerita. Para hadirin yang dihormati, salah satu kriteria yang sering saya ungkapkan sebagai perlu bagi seseorang pemimpin untuk memajukan negara ialah sebuah kerajaan yang stabil. Ia sering disalahartikan sebagai menggalak kepada authoritarianism dan dictatorship. Kerajaan yang stabil bermaksud kepimpinan nasional setelah terpilih menerusi pilihan raya yang adil dan terus, tidak berterusan bergelumang dengan politik kepartian. Maksud saya, setelah selesai pemilu, kepimpinan yang terpilih harus diberi peluang untuk memberi fokus kepada pembangunan nasional dan tidak terganggu dengan isu-isu politik dan yang lain. Ini memerlukan kepada kematangan berpolitik pihak yang menang dan juga pihak yang tewas. Jangan sampai tewas. Demokrasi yang dipegang perlu difahami sebagai menerima keputusan majoriti rakyat dan yang tewas menghormati keputusan tersebut dan tidak melakukan aksi-aksi politik yang menyebabkan ketidakstabilan kepada negara. Ini bukan bermakna pembangkang harus duduk diam, tetapi ia perlu menjalankan tanggungjawab sebagai pengkritik yang konstruktif serta menjadi pemerhati yang efektif. Cuma di dalam keadaan yang luar biasa, barulah pembangkang menekan supaya pemimpin kerajaan melepaskan jawatan dan tidak semestinya keseluruhan kerajaan. Dengan demikian, kerajaan akan dapat berfungsi dengan baik dan mampu memberi tumpuan kepada program-program serta melaksanakan dasar-dasar yang boleh membawa kebaikan kepada rakyat. Pemimpin yang telah mendapat kepercayaan rakyat harus bersikap amanah dan menumpu perhatian kepada usaha-usaha membangun negara. Pemimpin perlu terus mencari ilmu dan menambah pengetahuan dan memberi perhatian kepada perkembangan yang berlaku di luar negara. Kemajuan dapat dicapai apabila pemimpin mempunyai idea
dan perancangan yang teratur untuk pembangunan negara. Perancangan ini perlu pendek kata jangka panjang dan jangka pendek. Selain itu, perlu ditekankan bahawa sebahagian besar perancangan untuk memajukan negara tergantung kepada peranan pejabat awam. Kerana itu, mereka perlu diberi ruang yang luas untuk melaksanakan dasar-dasar dan perancangan-perancangan yang telah dikubal oleh kerajaan kepimpinan. Campur tangan politik harus dielakkan seberapa mungkin. Apabila ini dapat kita lakukan secara langsung, institusi-institusi diperkukuh dan pengasingan kuasa di antara cabang-cabang kerajaan dapat dicapai. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang telah saya sarankan tadi bukanlah sesuatu yang baru. Namun begitu, di sebalik kesemua saranan-saranan tersebut, mereka cuma dapat dicapai apabila terdapat kepimpinan yang baik dan tidak henti memikirkan nasib rakyat melampaui nasib diri dan keluarga. Kita telah menjadi saksi bagaimana demokrasi yang jauh lebih matang telah terpesong daripada aspirasi nasional apabila pemimpin-pemimpinnya menjadi dalang untuk melakukan jenayah perang terhadap negara lain dan mereka mendapatkan sokongan rakyat dengan menipu di parlimen mereka. Inilah yang berlaku dengan serangan ke atas Iraq yang dipelopori oleh pemimpin Amerika Syarikat dan Britain, dua buah negara yang sering menjadi rujukan negara-negara dunia ketiga yang mahu membina asas demokrasi. Pemimpin-pemimpin sebegini yang selayaknya digelar penjenayah perang adalah contoh bagaimana pemimpin yang curang dan penipu mampu membuat negara-negara yang telah matang demokrasinya tergelincir dari landasan. Kerana itu, pemimpin yang mahu menerajui kepimpinan nasional perlu kepada seseorang yang mempunyai jati diri yang tinggi dan berpegang kepada nilai-nilai murni. Alhamdulillah, dari pemerhatian saya dan juga apa yang saya dengar, Indonesia di bawah kepimpinan Pak Jokowi sedang berjalan di atas landasan yang sewajarnya. Pastinya Partai Nasdem dan kepimpinannya Bapak Surya Paloh turut berperanan membantu memastikan kepimpinan nasional Indonesia terus berbakti kepada rakyatnya supaya kemajuan yang lebih baik tercapai. Seharusnya Malaysia turut tumpang berbangga apabila Indonesia mencapai kejayaan dan rakyatnya mencapai keselesaan hidup. Kerana ini, kejayaan ini akan turut dirasai dan dinikmati oleh seluruh Nusantara.
Dengan ini saya mohon mengakhiri ucapan saya. Sekali lagi berbanyak terima kasih kerana menjemput saya dan memberi saya peluang untuk berkongsi pendapat dengan para hadirin yang saya hormati. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, kita berikan Demikian aplaus. materi yang disampaikan oleh Tun Mahathir, mantan Perdana Menteri Malaysia yang luar biasa. Saya mendapatkan Politik itu pesan harus bahwa Tun banyak hal yang harus kita lihat. senang dengan Ya. adanya tanya jawab. Dan karena itu saya persilakan pertama kita dengar suara perempuan Kakak Latifah Ansori. Tolong panitia memberikan mikrofon. Berarti nggak dia pemaaf sorry. Assalamualaikum, Tun Dr. Mahathir. Saya merasa sangat terhormat berada di depan seorang legenda. Nama saya Latifah Ansori, saya Ketua DPP Partai Nasdem bidang pemilih pemula dan milenial. Pada kesempatan ini, Tun Dr. Mahathir, saya punya dua pertanyaan. Yang pertama, apakah Tun Dr. Mahathir punya 3 saran untuk anak muda supaya gigih dalam berkarir politik? Di Partai Nasdem, mayoritas anggotanya 52% adalah anak muda. Dan mereka banyak yang baru bergabung menuju kemenangan 2024. Kiranya boleh membagikan tips 3 mungkin, dan terutama 1 tambahan untuk perempuan, karena saya membaca ketika Tun Dr. Mahathir berumur 22 tahun menulis artikel di Singapura dengan judul Perempuan Melayu Membuat Kebebasan Mereka Sendiri. Saya harap diberikan tips. Dan pertanyaan kedua saya, kalau bahasa Inggrisnya, what would you say to your 17 years old self? Apa yang akan Tun Dr. Mahathir katakan untuk Bapak waktu masih remaja berumur 17 tahun? Terima kasih banyak. Keren pertanyaannya bagus. Udah kelihatan. Kalau enggak pertanyaannya ngawur lama. Terima kasih. Pertamanya, tiap seorang sama ada muda ataupun tua perlu beri perhatian kepada negaranya, mempunyai semangat kenegaraan. Itu amat penting. Apabila kita sayang kepada negara, kita akan lakukan apa yang sebaiknya untuk memajukan negara supaya dunia pandang tinggi kepada negara kita. Ya, nasionalis betul. Yang keduanya berkenaan dengan masa saya mula masuk politik. Sebenarnya ramai yang berkata saya adalah seorang doktor perubatan yang pilih untuk masuk dalam politik. Tetapi apa yang berlaku sebaliknya ialah saya ahli politik yang jadi seorang doktor, karena ahli politik yang berumur 17 tahun dalam sekolah tidak dihirau oleh sesiapa. Tetapi kalau saya dapat kelulusan daripada universiti, lebih ramai orang akan ambil perhatian terhadap pendapat saya. Itulah, daripada awal lagi saya tak fikir lain selain daripada untuk memajukan negara Malaysia supaya dihormati
oleh dunia daripada kecil lagi. Lepas itu saya berpeluang menjawat jawatan-jawatan tertentu dan saya dapat laksanakan segala-gala yang saya fikir boleh memajukan negara dan mendapat pandangan yang hormat daripada seluruh dunia. Ya. Kita sedar bahawa dalam mana-mana masyarakat pun division antara men and women, wanita dengan lelaki boleh dikatakan sama banyak, 50-50. So if you don't use the women, kalau kita tak guna tenaga wanita, kita kekurangan separuh daripada kekuatan negara kita. Sebab itu kita perlu beri sebanyak peluang yang mungkin sama seperti lelaki kepada wanita, asalkan mereka mempunyai kebolehan. Bukanlah kita beri kepada wanita yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu sama ada lelaki atau wanita tidak harus diberi tanggungjawab. Tetapi wanita yang berkualiti, yang qualified, yang terlatih perlu diberi tempat sama dengan lelaki. Terima kasih Tun. Kita dengarkan berikutnya Kakak Eksan dari